Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video the best daripada saya. LTAT akan menswastakan Bauset Holdings Berhad. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian disoal siasat berkenaan 1MDB. SCIB memperoleh kontrak RM21 juta untuk membina semula sekolah di Sarawak. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT telah membuat tawaran pengambil alihan sukarela untuk semua saham yang belum dimilikinya dalam Bauset Holdings Berhad pada 85.5 sen sesaham. Tawaran itu datang berikutan kerugian besar suku tahunannya sebanyak RM402 juta. Kerugian ini disebabkan kemerosotan nilai RM552 juta vaksin COVID-19 yang tidak terjual di bawah unit farmasutikalnya iaitu Pharmaniaga Berhad. Berdasarkan bilangan saham masih tidak dimiliki iaitu RM822.51 juta atau 40.58% di dalam Bauset. Dana pencen Angkatan Tentera tersebut dijangka mengeluarkan RM703.25 juta untuk tawaran itu. Penyedia tawaran LTAT tidak berhasrat untuk mengekalkan status penyenaraian Bauset, katanya dalam laporan kepada Bursa Malaysia. Harga tawaran adalah pada 30.5% lebih tinggi berbanding harga dagangan terakhir tawaran Bauset pada 65.5 sen sebelum pengumuman. Bagaimanapun, ia masih dikira diskaun sebanyak 52% berbanding aset bersih per saham atau net asset per share iaitu RM1.64. Dalam kenyataan berasingan, LTAT berkata tawaran itu tidak meletakkan syarat jumlah minimum penerimaan kerana dana itu memegang 59.42% dalam Bauset, melebihi 50% minimum saham mengundi yang diperlukan. Bagaimanapun, tawaran itu bersyarat kepada kelulusan Menteri Kewangan MOF atas Shaw Bank Negara Malaysia BNM dan kelulusan BNM di bawah beberapa akta yang terlibat. LTAT berkata syarat itu mesti dipenuhi dalam tempoh 21 hari selepas tarikh tutup pertama mengikut peraturan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mengenai pengambil alihan penggabungan dan pengambil alihan wajib. LTAT mengawal 59.42% kepentingan saham, manakala kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP memegang 5.29% dan bekas pengarah urusannya Tan Sri Cik Lokdin Wok Kamarudin memiliki 1.29%. Bauset Holdings memiliki 52% kepentingan dalam Pharmaniaga dan 64.99% kepentingan dalam Bauset Heavy Industrial Corp Berhad. Selain itu, ia juga memiliki 57.42% kepentingan dalam Bauset Plantation Berhad dan 20.93% kepentingan dalam Affinbank Berhad. Kumpulan itu juga adalah pemegang saham utama BNS dengan memiliki 68.85% kepentingan. Untuk makluman anda, 20.93% kepentingan Bauset dalam Affinbank bernilai RM987.8 juta Malaysia berdasarkan market capitalization bank itu sebanyak RM4.72 bilion. Aset ini sahaja lebih daripada jumlah yang perlu dibayar oleh LTAT untuk penswastaan. Selain itu, kumpulan itu juga memiliki kepentingan sebanyak 57.42% dalam Bauset Plantation bernilai RM945 juta berdasarkan market capitalization RM1.646 bilion Malaysia. Harga saham konglomerat itu berada dalam keadaan lemah sejak 2018 di tengah-tengah tekanan kewangannya yang disebabkan oleh hutang yang banyak dan ia menjadi tumpuan atas sebab yang negatif sepanjang tahun lalu. Sebelum ini, unitnya Bauset Naval Shipyard Sdn Bhd BNS telah disiasat oleh kerajaan berhubung kontrak membina 6 kapal tempur pesisir LCS yang masih belum disiapkan. Tawaran itu merupakan langkah penting bagi menswastakan Bauset di mana ia membolehkan LTAT lebih fleksibel melaksanakan pelan pemulihan sebagai sebahagian daripada objektifnya dalam memastikan kelestarian dana untuk Angkatan Tentera Malaysia dan veteran. LTAT pada masa ini tidak mempunyai sebarang rancangan untuk memecat atau menyatukan mana-mana pekerja kumpulan Bauset susulan tawaran itu. Bauset mencatatkan kerugian pada suku keempat berakhir 31 Disember 2022 dengan kerugian bersih sebanyak RM402.3 juta selepas anak syarikatnya iaitu Pharmaniaga melaporkan susut nilai sebanyak RM552.3 juta bagi stok vaksin COVID-19 yang tidak terjual. Pada Khamis, kumpulan itu telah melantik semula pengarah Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman sebagai pengerusi bukan bebas dan bukan eksekutifnya. Ahmad Nazim, 47, juga merupakan ketua pegawai eksekutif LTAT. Menurut fail bursa, Ahmad Nazim mempunyai lebih 2 dekad pengalaman korporat, pelaburan dan penstrukturan semula merentasi pelbagai geografi dan industri. Dagangan sekuriti Bauset digantung antara 2.30 petang hingga 5 petang 2 Mac 2023 sementara menunggu pengumuman itu. Pada 3 Mac 2023, harga saham Bauset melonjak kepada harga seperti yang ditawarkan. Walaupun sebelum itu saham Bauset berada pada paras bawah 70 sen. Yang menjadi isu juga berkaitan dengan LTAT nak bawa Bauset private ni juga adalah bagaimana dana pencen tentera boleh digunakan untuk
untuk seolah-olahnya macam nak bail out syarikat Bostek. Cuma persoalannya, adakah kalau harga saham Bostek semakin jatuh, itu pun juga akan mengurangkan nilai pelaburan yang dilaburkan oleh LTAT dalam syarikat Bostek. LTAT ternyata berada dalam dilema antara nak membawa syarikat Bostek ni kembali private untuk memulihkan semula ataupun membiarkan saham syarikat Bostek dinilaikan oleh market mengikut keadaan kewangan syarikat Bostek. Beralih kepada berita seterusnya. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian disoal siasat berkenaan 1MDB. Selebriti Hollywood Leonardo DiCaprio dan Kim Kardashian disoal siasat oleh penyiasat perkhidmatan hasil dalam negeri Amerika Syarikat dan pendakwa Jabatan Kehakiman DOJ berhubung siasatan penyelewangan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Dalam laporan pada 2 Mac, Bloomberg Business Week berkata pada April 2018, DiCaprio menceritakan bahawa hubungannya dengan ahli perniagaan buruan Joe Lo bermula di sebuah kelab malam. Dia telah diberitahu bahawa wang Joe Lo datang dari paus besar yang tidak diketahui di Abu Dhabi. Kardashian pula memberitahu FBI pada Februari 2019 bagaimana dia bertemu Joe Lo dan berpesta dengannya di Las Vegas. Dia telah memberikan tunangnya pada masa itu, iaitu Chris Humphries, $100,000 untuk bunga api pada perkahwinan mereka pada 2011. Bloomberg Business Week berkata wakil DiCaprio enggan memberi ulasan sementara wakil Kardashian tidak membalas mesej dengan terperinci. Kardashian juga pernah menceritakan pemindahan wang yang luar biasa. Menurut ringkasan temu bual FBI, dia dan yang lain termasuk penerbit bersama Wolf of Wall Street Riza Aziz dan Joy McFarlane berada di kasino di Las Vegas bersama Joe Lo. Kumpulan itu bermain baccarat di bilik peribadi. Pada jam 5 pagi, Kardashian sudah bersedia untuk pergi, tetapi seorang rakannya menyuruhnya minum kopi dan tinggal di situ kerana dia mendengar cerita Joe Lo memberi chips atau gula-gula kepada orang ramai pada penghujung malam. Kardashian telah memenangi pertaruhan yang besar semasa bermain baccarat. Dia cuba menyerahkan kemenangan kepada Joe Lo, tetapi dia menyuruhnya menyimpan chips tersebut yang pada masa itu bernilai $350,000. Dia memberitahu FBI bahawa apabila dia pergi ke kaunter kasino untuk mengeluarkan wang, dia telah diserahkan $250,000 dalam beg sampah yang penuh dengan $100. Kardashian meletakkan beg sampah penuh dengan wang tunai di dalam bagnya dan menaiki penerbangan Southwest Airlines kembali ke Los Angeles. Laporan itu menambah bahawa DiCaprio memberitahu FBI dia tidak pasti dari mana sumber kekayaan Joe Lo. Laporan itu berkata semasa pertemuan dengan pendakwa raya dan ejen FBI, Pekuam DiCaprio meminta DOJ mengambil semula langkah yang mungkin untuk meminimumkan kaitan DiCaprio dengan sebarang aduan pelucut hadkan akan datang yang mungkin difailkan oleh kerajaan. Berita seterusnya, SCIB memperoleh kontrak RM21 juta untuk membina semula sekolah di Sarawak. Sarawak Consolidated Industries Berhad SCIB memperoleh kontrak RM20.65 juta Malaysia daripada Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk membina semula sebuah sekolah di Tebedu Serian. SCIB berkata kontrak 2 tahun itu yang diberikan kepada anak syarikat milik penuhnya SCIB Industrialized Building System Sdn Bhd berada di bawah fasa ketiga peruntukan RM1 bilion Malaysia Kerajaan Sarawak untuk sekolah usang. Ia adalah sebahagian daripada program seluruh negara untuk membina semula atau mengubah suai sekolah usang terutama di kawasan luar bandar, kata pengarah urusan kumpulan SCIB Roslan Othman dalam satu kenyataan. Bahagian pembinaan kumpulan itu mempunyai banyak pengalaman dalam mengendalikan projek kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan EPCC. Manakala latar belakang kami sebagai pakar dalam kerja-kerja infrastruktur luar bandar bersaiz kecil hingga sederhana meliputi jalan ke sekolah dan hospital memastikan kami mahir dalam projek seperti ini, tambahnya lagi. Roslan berkata SCIB akan terus mencari projek di mana ia boleh memanfaatkan kepakarannya sebagai pengeluar konkrit pra-tuang dan sistem bangunan perindustrian terkemuka di Malaysia Timur. Terdapat peluang untuk kita di bawah bajet 2023 yang dibentangkan semula baru-baru ini, di mana Sarawak diperuntukkan RM5.6 bilion dan Sabah diperuntukkan RM6.5 bilion. Kami juga ambil perhatian dengan minat RM920 juta yang diperuntukkan untuk sekolah usang di kedua-dua negeri, katanya lagi. Harga saham SCIB ditutup naik 0.5 sen atau 3.57% pada 14.5 sen pada 2 Mac, memberikan kumpulan itu market cap bernilai RM84 juta Malaysia. Jika anda teringat nak jadi sebahagian daripada pemegang saham syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia ini, perkara pertama yang anda perlu ada adalah akaun CDS. Kalau tak ada akaun CDS, macam mana nak buat urusan jual beli saham? Jom buka akaun CDS bersama saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda. Layari akaun CDS.com. Bagi anda yang buka akaun CDS di bawah saya, anda akan dapat join live bersama saya setiap petang semasa market open. Kita akan lihat kaunter-kaunter yang berpotensi dan membiasakan diri dengan platform dan pergerakan pasaran saham. Jika anda berminat untuk tengok video berkaitan dengan platform M+, saya sarankan anda untuk tengok video ini. Kita dapat lihat di sini bahawa sebahagian berita-berita ini sebenarnya memang memberikan
berkesan terhadap pergerakan naik turun harga saham di Bursa Malaysia. Jika anda hendak melihat satu contoh yang lain, saya sarankan anda untuk tengok satu berita bagaimana saham syarikat MAG jatuh disebabkan tidak lagi dapat menyambung kontrak dengan pihak kerajaan. Untuk itu anda boleh tekan video itu di sini.